Perkara ini dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Minhaj At-Talibin. Jika terdapat kanak-kanak duduk pada anggota badan ketika sedang solat, ia merujuk kepada beberapa situasi. Jika keadaan itu tiada bukti atau tanda yang menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut ada najis dalam lampirnya seperti bau atau warna najis, maka tidak dikira menangguh najis dan solat masih dikira sah. Jika ada tanda atau petunjuk yang jelas menunjukkan bahawa di dalam lampir tersebut ada najis, maka ia dikira menangguh najis. Namun begitu, jika didapati kanak-kanak itu menangguh najis ketika solat, maka wajib bertindak secepat mungkin untuk menjauhkan diri dari kanak-kanak tersebut dengan meletakkan dia di sisi dengan cara yang cermat dan selamat. Jika tidak bertindak secepat mungkin atau membiarkan diri menanggung sesuatu yang bernajis, maka solat tersebut dikira batal. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali kama yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait hatta tatuhuri." Yang bermaksud, lakukanlah apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan haji, kecuali janganlah kamu bertawaf sehingga kamu bersih. Dalam hadis ini, dapatlah kita tahu bahawa syarat sah tawaf mestilah berkeadaan bersih dari hadas. Ini bermaksud, sekiranya seorang ingin melakukan tawaf, mestilah dalam keadaan wuduk. Tapi dalam isu ini, adakah batal wuduk seorang sekiranya berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan ketika tawaf? Mengikut badan berautoriti yang menguruskan soal ibadah haji jemaah Malaysia melalui Muzakarah yang ke-21 mengatakan bahawa boleh beralih kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk seseorang sekiranya berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam keadaan masyaqqah, iaitu kesusahan dan kepayahan serta haraj seperti kesakan di tempat tawaf dan lainnya. Maka sah tawafnya kerana wuduknya tidak terbatal. Pesakit tersebut bingung bagaimana dia hendak mengambil wuduk dalam keadaan tangan dan kakinya berbalut. Hadirin sekalian, selagi pesakit itu masih berakal dan waras, walaupun rasa amat sakit, dia tetap diwajibkan untuk menunaikan solat mengikut kemampuannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Riwayat Al-Bukhari. Islam telah memberikan rukhsah, iaitu kelonggaran pada umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dalam situasi tadi, pesakit tersebut hendaklah berwuduk pada anggota wuduk yang tidak sakit atau tidak berbalut. Kemudian sapukan air pada permukaan pembalut dan kemudiannya bertayamum. Menurut mazhab Syafi'i, satu anggota wuduk yang tidak dikenakan air perlulah diganti dengan satu tayamum. Sekiranya dua anggota wuduk tidak terkena air, contohnya kaki dan tangan yang berbalut sama seperti pesakit tadi, pesakit itu perlulah melakukan dua tayamum. Kita boleh sahaja bertaklid kepada mazhab Maliki dan Hanafi yang berpandangan bahawa bertayamum itu tidaklah wajib. Sekadar berwuduk pada anggota wuduk yang tidak berbalut atau tidak sakit dan sapukan air pada permukaan pembalut sahaja. Wallahu a'lam.
Imam Syafi'i, mualah yang ini membasuh atau mengusap anggota wuduk secara bersambungan. Hukumnya adalah sunat dan tidak wajib. Begitu juga dengan pendapat Imam Al-Nawawi. Mengambil wuduk secara tidak bersambungan bukannya merupakan satu masalah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan pendapat jika ia dilakukan dalam jangka masa yang panjang dan menyebabkan air wuduk tersebut menjadi kering. Oleh yang demikian, individu tersebut tidak memperoleh keutamaan mawalah dan digalakkan untuk memperbarui wuduk mereka. Hal yang demikian, tindakan sebentar tadi adalah dibenarkan. Berdasarkan situasi atau isu sebentar tadi, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bermaksud, seorang lelaki berwuduk dan telah tertinggal basuhan pada kuku kakinya yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, "Ulanglah semula dan berwuduklah dengan sempurna." Lalu dia terus mengulanginya dengan sempurna dan kemudiannya mendirikan solat. Hadis ini menunjukkan bahawa wuduk tidak akan sah sekiranya terdapat anggota yang wajib dibasuh tetapi tidak berbasuh walaupun sedikit. Dalam isu ini, jika terdapat pada anggota wuduk tersebut suatu bahan kosmetik yang menghalang air wuduk daripada sampai ke kulit atau yang mengubah air wuduk tersebut, maka wajib ditanggalkan dengan sempurna terlebih dahulu sebelum mengambil wuduk. Jika tidak, ia akan menyebabkan air wuduk itu tidak akan sah. Namun begitu, ia dimaafkan sekiranya bahan kosmetik itu, sebagai contoh, krim pelindung matahari ataupun sunblock terlalu nipis sehingga tidak menghalang air daripada mengenai kulit, ataupun terlalu sedikit sehingga tidak mengubah sifat air mutlak tersebut.